Okey, Tuan boleh cerita sikit pengalaman Tuan dalam industri selama 26 tahun. 26 tahun. Kalau dikirakan 26 tahun tu masih singkat lah dalam industri animasi, kerana animasi ni kalau dikira mula popular di dunia ni tahun 30-an, tahun 20-an. Jadi kalau kira tu pengalaman kita tu sangat singkat berbanding dengan perjalanan industri animasi dunia. Tetapi di Malaysia, saya kira tahun 1994 masa kita mula animasi tu dikira masih lagi baru. Pekerjaan animasi tu orang tak kenal lagi. Jadi kita berjaya menyertai tim Usop Sontorian di Karisma Pictures bersama Abang Ujang masa tu adalah satu kejayaan dalam hidup lah. Usop Sontorian tu menjadi satu animasi pertama pertama bersiri di Malaysia. Dan saya juga penglibatan pertama. Okey, so memang dengan Abang Ujang since Usop Sontorian. Jadi kita masuk dunia animasi tu bermula dengan Usop Sontorian. Dengan kosong lah. Betul. Jadi di Malaysia masa tu tak ada apa-apa tempat ataupun college untuk mengajar bidang ini. Jadi bila bersama dengan penerbit majalah Ujang masa tu, kita banyak belajar melukis kartun, belajar melukis pun, belajar aspek penerbitan, belajar aspek grafik. Jadi kita belajar semua dalam satu tempat. Kalau kira Karisma tu masa tu, dia punya staff dia jumlah keseluruhan saya ingat 200 orang. 100 orang buat majalah Ujang, 100 orang lagi buat animasi. Dia punya luas office macam padang bola. So ramai. Macam gudang. Saya ingat kalau yang masuk hari ni berhenti besok pun kita boleh jadi kenal tak kenal macam tu ada. Jadi yang mana yang bermula dari awal 10-20 orang pertama tu kita boleh ingat lagi lah. Bila dah yang batch-batch baru datang kalau jumpa berkembang jadi kita pun mungkin tak kenal. Jadi ada yang masuk bekerja mungkin dia kerja 2 bulan, lepas tu berhenti. Ada kerja setahun berhenti. Saya ingat kalau jumpa, saya pernah kerja di Karisma, kalau dia bagi tahu saya mungkin saya kena recall panjang untuk mengenali pekerja animasi ni. Tapi kita telah memulakan satu sektor pekerjaan baru pada tahun tu. Jadi bermula dengan Usop Sontorian, maka berkembang pekerjaan animasi ni dalam bentuk komersial. Sebelum tu ada syarikat animasi, bukan tak ada, yang buat animasi iklan, dah ada. Ada studio filem animasi pun yang semasa kami buat Usop Sontorian, studio filem ni sedang menghasilkan animasi filem yang dijangka menjadi filem pertama animasi. Tetapi atas kekangan tertentu mereka menyiapkan filem itu tetapi tidak disiarkan tidak ditayang di panggung. Saya tak tahu apa masalah. Dan kemudiannya kita ada animasi lain. Selain daripada Usop Sontorian, ada studio-studio animasi lain yang wujud. Dia bermula dengan Usop Sontorian kerana bila buat Usop Sontorian ni TV belum ada slot siaran animasi tempatan. Kalau kita ingat dulu ada Sang Kancil dan Monyet, betul. Itu dia macam iklan. Kan dia selingan je. Dia tak sampai 10 minit. Jadi dia diterbitkan oleh filem negara. Jadi macam tayangan wajib. Sebelum berita kan dia keluar kan. Petang-petang dia keluar macam iklan lah. Jadi yang kita buat Usop Sontorian ni, yang syarikat Karisma terbitkan Usop Sontorian ini memang bersiri dalam bentuk yang panjang, setengah jam dan berpuluh episod. Jadi disiarkan di TV1. TV1 waktu perdana. Waktu perdana. Pukul 5 petang, pukul 10 pagi. Jadi memang tertunggu-tunggu lah, penonton tertunggu-tunggu kepada target market memang sangat sesuai. Dan sebenarnya kita carry peminat Abang Ujang, peminat majalah Ujang dan siri Usop Sontorian ini diiklan dalam majalah Ujang. So orang memang menunggu untuk tengok hasil buah tangan terbaru Abang Ujang pada masa itulah. So animasi begitu popular, dipopularkan dengan begitu meriah lah dalam surat khabarnya, dalam rancangan TV, masuk rancangan-rancangan Selamat Pagi Malaysia, kita iklankan tentang rancangan. Dan Usop Sontorian ni
dirasmikan pelancarannya oleh Menteri Penerangan pada masa tu. Allahyarham Datuk Muhammad Rahmat. Jadi memang bersejarah sangat-sangatlah. Signifikan kepada pembangunan animasi di Malaysia. Okey, kenangan manis lah. Kenangan manis masa abang bersama-sama dengan Abang Ujang tu developkan Usop Sontorian. Apa kenangan manis? Masa tu kalau tengok dekat topi ni ada gambar kepala Abang Ujang ni. Manis ni masa tu bila kita bekerja dengan Karisma ni, dia punya logo kepala Ujang ni sangat signifikan dengan majalah nombor 1 di Malaysia. Nombor 1 dari sudut jualan pada tahun tu 94-95 dia sangat popular. Jadi kita pakai baju tu satu kebanggaan. Jadi bila kita bekerja dalam studio ni, kita akses kepada produk-produk Ujang ni kita yang dapat dulu. Sebelum majalah keluar, kita dah dapat di tangan kita. Setiap bulan kita dapat dulu. Orang lain tak baca lagi, kita dah baca dah. So kita pergi mana-mana kita pakai baju yang ada logo Ujang tu. Jadi kita tu kebanggaan kita. Dan kita digerakkan dengan motivasi bahawa kita memulakan sejarah. Itu motivasi yang ditanam oleh kita punya pengarah, Allahyarham Kem Ismail, Cik Kem dan Abang Ujang. Kita memulakan sejarah ni dalam negara kita. Berjuta orang nak tengok kartun kita ni. Jom kita buat betul-betul, kita nak tayang dekat TV. Jadi semangat tu berkobar-kobar dan menunggu masa lama. Kami start tahun 90, hujung 93. 94, 95, 96 baru ditayang di TV. So kita buat dalam tempoh 2 tahun tu. 2 tahun tu untuk development. Orang tak tahu kita buat apa. Kita cakap kita buat animasi, orang tak dapat tengok lagi. So kita tunggu 2 tahun nak buat animasi tu bukan buat minggu lepas hari ni tayang. Bukan. Makan tahun lah. Dia mula-mula tu lama. Lepas tu bila kita dah dapat rentak, kita tahu macam mana nak set up team. Dengan bantuan teknikal, beli komputer yang banyak, satu orang satu komputer. So kita ada 90 biji komputer kat dalam tu. Kita dah mula susun structure production dengan baik. Pipeline-nya betul. Mula-mula tu mungkin setahun pertama tu kita cuba-cuba kan. Tak tahu mana nak mula. Semua hentam. Jadi dia lambat. Bila kita dah dapat rentak, kita dah tahu dah, kita dah susun dia punya structure tu, pengarah dah tahu mana dulu, mana kemudian, editing kat mana. So lama-lama kita dah mula susun dengan baik. Kita dapat hasilkan pada tahun 96 tu kita dah mula hasilkan sebulan 4 episod. Bermaksudnya seminggu satu episod siap. Seminggu satu episod siap untuk cover tayangan. So bila kita dapat kontrak hujung tahun 95, RTM bagi kontrak hujung tahun 95, dia bagi kita 6 bulan untuk siapkan 13 yang pertama. Masa dia bagi kontrak tu kita baru ada 6 episod. 13 episod yang 13 episod pertama untuk satu season lah, satu musim. Satu musim 13 kan. So kita masa tu baru ada 6. Dia bagi 6 bulan untuk kita siapkan. Lagi 7. Jadi kita terpaksa berhempah pulas dan syarikat studio masa tu mula keluar ke serata Malaysia cari rekrutmen baru. Rekrutmen baru untuk, so, saya ingat untuk manpower baru. Jadi masa tahun 95 tu saya ingat dalam studio masa tu mungkin baru ada 30 orang yang buat animasi ni. So bila Cik Cam dan Abang Ujang round satu Malaysia masa tu cari, kita dapat lagi 60 orang untuk cukupkan kita punya tim 95 orang gitu. So dengan 95 orang ni kita jadikan dia 3 tim. 3 team production. So team yang pertama ni 2 episod 1 bulan. Team yang kedua dan ketiga buat 1 episod 1 episod. Jadi kita dapat 4 episod sebulan keluar. Masa tu cara buat dia is bergantung kepada team, bukannya macam satu team ni buat kerja A, lepas tu dia pass kepada team B buat kerja B. Bukan. Dia sebenarnya setiap satu team buat kerja benda sama tapi episod yang lain. Tapi dalam satu team tu dia ada dia punya structure yang tersendiri. Dia ada pelukis storyboardnya, dia ada pelukis animasi, dia ada pelukis background yang berasingan lah. Jadi menjurus kepada itu interest saya dan juga mungkin viewer kat luar. Mungkin Cik Amir boleh cerita kaedah ataupun cara pembuatan animasi pada masa itu untuk Usop Sontorian lah. Kita fokus kepada Usop Sontorian. Apa kaedah dia daripada lukisan jadikan animasi. So mungkin boleh share sikit.
Usop Senturi ni memang unik. Unik pembuatan dia. Sebab dia buah tangan Abang Ujang. Okey. So karakter lukisan watak animasi tu dicipta oleh Abang Ujang. Dia bagi kita satu set lukisan. Okey. Bentuk-bentuk muka usop, muka abu, muka watak-watak tu dalam bentuk macam kitab. Okey. Dia dah lukis semua dalam tu. Macam mana badan dia, macam mana kaki dia. Dan kita menggunakan komputer sepenuhnya untuk membuat animasi. Okey, maksudnya daripada lukisan digitizekan. Kita scan, masuk dalam komputer untuk animasi. Tetapi kita ada, sebelum kita buat digital, ada satu department yang kita panggil storyboard. Pelukis storyboard. Pelukis storyboard ni akan dapatkan sinopsis cerita daripada Abang Ujang. Mereka akan lukis dalam satu set lukisan berbentuk babak-babak animasi. Dalam satu episod kita hasilkan dalam 250 helaian keyframe. 250 storyboard ni diagihkan kepada animator yang berkomputer tadi. Mungkin satu tim 20 orang misalnya. So seorang akan dapat 20 ke 15 keping untuk dianimasikan. Yang ini sepenuhnya guna komputer tadi. Kita scan, kita bagi kepada pelukis animasi. Dan storyboard team ni team yang manual. The storytelling lah. Dia storytelling. Dia akan berhubung rapat dengan Abang Ujang dan pengarah Kem Ismail. Mereka hari-hari bertemu. Macam kita bertemu seminggu sekali dengan pengarah. Mereka ni hari-hari. Sebab dia kena report. Hari-hari tengok progress, cerita macam mana, lari ke tak cerita tu, ikut Abang Ujang ke tak. Dan yang paling uniknya cerita Usop Senturi ni lagi, daripada storyboard yang dihasilkan oleh storyboard artis tadi, dia kena hantar kepada Abang Ujang untuk proof. Di situ kita akan dapat magic. Dia ada magic dia. Bila kadang-kadang satu cerita yang dihasilkan oleh pelukis storyboard tadi, bila dihantar ke meja Abang Ujang, balik semula kepada production, cerita jadi lain. Sebab Abang Ujang dah magic sentuhan tu ya. Magic sentuhan Abang Ujang. Dia dah terbalikkan cerita kadang-kadang tu. Dia ambil yang tengah jadi kat depan, yang depan jadi belakang. Jadi bila kita dapat balik, gila cantik, gila best cerita ni. Dia jadi macam tu. So Abang Ujang dia ada sentuhan yang lain. Jadi kita belajar storytelling dengan dalam bentuk tu. Maknanya kita buat cerita lain, dapat kat Abang Ujang bagi kita lain. Jadi kita nampak, oh, ini teknik bercerita yang betul. Yang ada resipi yang bagus. Yang tu lah dia. Dia punya mastermind, dia punya isi dia. Kau bawa bekalan makanan untuk kau seorang aja ke, Bu? Alah, kuih kodok aja. Lepas sarapan pagi tadi. Nak keliling dunia, bawa bekal kuih kodok aja. Jom. Aku dah tak sabar mau naik rakit ni. Malam tadi tak boleh tidur aku. Asyik teringat saja. Alam, hamparan hijau memenuhi segenap ruangmu. Aku tenggelam dalam kesyahduan memuja ciptaanmu. Woi, tolonglah Dayo ni. Sadu-sadu juga, aku dah penat ni. Sahabat, dapatkah kalian merasakan? Aduh! Apa pula benda yang melanggar jabatan ni? Aduh! Maaf sahabat, aku tidak mampu berkuasa kisah itu.